Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys, untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, kita akan kembali mereaksi video dari Faktau Channel. Udah lama ya saya nggak mereaksi dan banyak dari kalian yang meminta saya untuk kembali mereaksi Faktau Channel ini. Faktau ini banyak memberikan informasi-informasi baru yang kadang kita terlewatkan gitu, kita nggak tahu gitu. Di sini ada beberapa video, banyak nih videonya yang belum saya lihat nih guys. Semua informasinya sangat menarik sekali nih guys. Seperti ini, 10 fakta menarik tentang Ka'bah yang ramai tak tahu. Terus 10 lagu yang diharamkan atas alasan yang pelik. Nah ini 10 kali ciptaan manusia hampir melenyapkan satu bumi. Gila, ini menarik semua judul-judulnya guys. Tapi saya coba yang terbaru dulu deh. Ini 10 negara di dunia yang tidak mempunyai masjid. Berarti dilarang Islam apa gimana ya guys di negara ini ya? Kita nggak tahu guys. Oke, kita lihat sama-sama deh. Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, ini sih bagusnya ya, diadu-adukan. Jadi penonton tuh selalu memberi ide yang positif. Dan ini yang saya suka dari channel. Komen saja dekat bawah. Hubungan simbiosis mutualisme penonton dan manakah yang mempunyai masjid yang paling banyak di Malaysia? Oke, negeri. Jawapannya ialah negeri Sabah, iaitu sebanyak 1141 buah masjid. Itu baru negeri, belum lagi negara. Namun walaupun agama Islam merupakan antara agama, saya nggak nyangka guys, ternyata di Sabah ya lebih banyak. Mungkin populasinya banyak Islam di sana lebih banyak ya, apa gimana guys? Yang terbesar di dunia. Terdapat negara yang langsung tidak mempunyai masjid maupun ini yang pelik, guys. Kenapa? Apa puncanya? Apa sebabnya? Jadi sementara menunggu waktu berbuka ni, jom kita melihat negara mana yang tidak langsung membenarkan pembinaan masjid untuk orang Islam ini. Ini nih. Ya. 10 negara di dunia yang tidak mempunyai. Ada 10. Saya rasa lebih banyak. Ada banyak kali ya. Saya pelik. Ada ya negara. Mungkin negara-negara kecil ya ini kayaknya. Masjid. Populasinya kecil jangan gitu lupa kan. subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Slovakia. Slovakia itu ada kah? Bukannya Eropa sekarang udah mulai Islam tuh udah mulai ini guys, udah mulai bertumbuh pesat ya. Slovakia terletak di tengah-tengah Eropah. Slovakia merupakan satu-satunya negara anggota Kesatuan Eropah yang tidak mempunyai masjid. Tapi bukanlah bermaksud di negara itu tidak ada orang Islam tau. Walaupun dengan populasi kurang daripada 1%, iaitu antara 3,000 hingga 5,000 orang Islam orang, ya. Umat Islam di negara itu banyak kali cuba untuk mendapatkan kebenaran membina masjid. Satu-satunya tempat untuk mereka bersolat ialah di pusat Islam di Bratislava, iaitu ibu kota Slovakia. Namun pada tahun 2000, orang Islam di sana telah memohon permit untuk menjadikan pusat Islam itu sebagai masjid rasmi. Namun permintaan mereka telah ditentang hebat. Bukan saja rakyat di negara itu, malah kerajaan Slovakia sendiri. Ini penyakitnya pemerintahannya guys ya, jadi dipersulit lah. Ditambahkan lagi, kerajaan di sana telah meluluskan undang-undang untuk menyekat Islam secara besar-besaran, sehingga kan Islam tidak boleh didaftarkan secara rasmi sebagai agama di negara itu. Ini pemimpin zalim benar ini pemimpin ini. San Marino. Bila sebut pasal San Marino, mesti korang teringat Grand Prix Formula 1 kan? Ya. Negara yang terkenal dengan trek lumba Formula 1 ini. Ada orang Islamnya juga pasti. Ini pemerintahnya lagi pasti. Pegunungan yang terletak di dalam negara Itali. Menurut data daripada Worldometer, dianggarkan populasi di negara ini adalah sebanyak 34,126 orang. Sedikit. Namun orang Islam di negara ini hanyalah 0.02% daripada jumlah keseluruhan. Ya, tak sampai 10 orang pun. Ketiadaan masjid di negara ini bukanlah kerana dihalang oleh kerajaan, tetapi disebabkan permintaan yang kurang kerana kurangnya orang Islam di sana. Walau bagaimanapun, orang Islam di negara itu akan menunaikan solat di masjid yang terletak di bandar berhampiran seperti di Forlì dan Ravenna di Itali.
Oh, jaraknya dekat ya guys. Jaraknya ada mungkin masjid di negara lain yang jaraknya dekat. Mungkin ini agak kecil aja sih populasinya, 10 orang gimana gitu. Ya musola juga cukup lah 10 orang ya guys. 8. Monaco. Oh, sorry aku kira Maroko. Astagfirullah. Sama seperti San Marino, Monaco juga merupakan sebuah negara mikro yang terletak di Riviera Perancis. Walaupun negara yang kecil lagi mempunyai populasi penduduk seramai 36,469 ini benderanya kayak Indonesia Roman sebagai agama rasmi mereka, namun masih terdapat sebilangan kecil penduduk Islam di negara itu. Dianggarkan penduduk Islam di negara Monaco sendiri terdiri daripada kira-kira 280 orang. Ini agak banyak kan? Kebanyakan daripada mereka bukanlah warga negara dan majoriti mereka migran. adalah orang Arab, dan terdapat juga minoriti dari Turki. Disebabkan itulah kerajaan di sana berpandangan masjid tidak diperlukan untuk dibina di negara itu. Ditambahkan lagi, kebanyakan penduduk beragama Islam boleh melintasi sempadan untuk solat di Perancis. Seperti yang tadi berarti Perancis. Ini permasalahan di negara-negara mikro kecil kayak gini, mereka nggak terlalu mempermasalahkan karena jarak masjid banyak mungkin seperti di Perancis, di negara yang lebih besar lagi gitu. Jadi mereka nggak menuntut lebih juga mungkin kepada pemerintahan San Marino, dan ya ini bukan masalah hal yang besar juga mungkin untuk diperjuangkan mungkin guys. Tapi mungkin perjuangan itu ada juga gitu. Cuman nggak urgent banget nih. Vatican City. Oh, ini sih jelas. Seperti yang korang tahu, Vatican City merupakan negara mikro paling kecil di dunia yang terletak di dalam Itali dan merupakan bandar yang dianggap suci oleh penganut agama Kristian. Di sinilah terletaknya gereja terbesar di dunia dan arsip rahsia yang Faktor pernah ceritakan sebelum ini dalam video bertajuk 10 tempat di dunia yang diharamkan langsung untuk korang jejaki. Apostolik Vatikan merupakan sebuah bangunan yang digunakan untuk menyimpan sebelum lihat video ini nih. Dokumen penting dan gila, 1999 juta lemon views. Terbunyi. Antara sebab kenapa tiada masjid di negara ini adalah kerana negara ini terlalu kecil, iaitu hanya berkeluasan 0.44 km persegi dan populasi negara itu hanyalah 518 orang dan kesemuanya beragama Kristian. Kalau ada jadi Kristen Protestan atau Katolik sih? Katolik ya di sana ya guys ya. Orang Islam pun kebanyakannya adalah pelancong. Dikit ya. Andorra merupakan sebuah negara mikro yang terletak kebanyakan di Eropa ya, di antara Spanyol dan Perancis dengan keluasan sekitar 468 km persegi. Negara ini mempunyai populasi lebih kurang 77,000 orang. Agak besaran sih dari negara mikro yang lain. Agama Kristian. Menurut laporan daripada US Religious Freedom Report, dianggarkan terdapat seramai 2,000 orang Islam di negara ini. Banyak, ini paling banyak ini di antara yang tadi nih. Itu di mana majoriti daripada mereka berasal dari Afrika Utara yang tinggal di Andorra. Bertahun lamanya umat Islam di negara ini memohon tanah kepada kerajaan untuk membina masjid, namun ditolak. Seorang imam tempatan pernah membuat petisyen kepada salah seorang pembesar gereja untuk meminta kebenaran membina masjid di tanah gereja. Ya, karena ini udah 2,000 orang, ini udah banyak ini. Atau menggunakan sebahagian kawasan di dalam gereja sebagai masjid. Namun permintaan itu juga ditolak. Walaupun tiada masjid, orang Islam di negara ini bergantung kepada 2 bilik yang mereka sewa untuk ini solat Jumat sampai keluar guys. Jadikan bilik solat, iaitu di Andorra la Vella dan satu lagi di Escaldes and Godani. 5. Korea Utara. Mesti korang dah boleh anggap Korea Utara akan masuk dalam senarai kan? Saya nggak nyangka nih. Kalau korang nak tahu, tiada statistik rasmi agama yang diketahui di Korea Utara. Ini kerana secara rasmi Korea Utara merupakan negara etis. Namun terdapat beberapa agama yang wujud secara minoriti seperti Shamanism, Condoism, Kristian, Buddhism dan Islam. Menurut laporan daripada The Pew Research Center, dianggarkan terdapat lebih kurang 3,000 orang Islam di Korea Utara. Namun tiada masjid atau pusat Islam yang dibina di negara itu, dan satu-satunya tempat untuk mereka bersolat adalah di kedutaan Iran yang terletak di Pyongyang. Syiah dong. Islam Syiah ya. Estonia.
Estonia merupakan antara negara yang majoriti rakyatnya etis atau tiada agama. Pada mulanya, kebanyakan rakyat di negara ini beragama Kristian. Namun, pada abad ke-19, mereka mula menganggap agama merupakan kepercayaan penjajah dan ini bertentangan dengan kemerdekaan mereka. Sejak dari itu, ramai rakyat di negara ini mula menolak sebarang agama. Malah, di sekolah mereka juga tidak diajarkan tentang sebarang agama. Walaupun begitu, Estonia masih merupakan negara yang mempunyai komuniti Muslim terkecil di Eropah. Oleh kerana bilangan orang Islam yang terlalu sedikit, maka tiada masjid rasmi dibina di negara mereka. Dan orang Islam di sana bersolat dan membuat aktiviti keagamaan di sebuah apartmen yang terletak di Tallinn, di mana apartmen ini dijadikan pusat Islam yang bernama Estonian Islamic Center. 3. Sao Tome and Principe. Apa ini? Sao Tome and Principe merupakan sebuah negara pulau di Afrika berhampiran dengan ekuator bumi. Baru denger aku guys. Sao Tome and Principe ini. Ia mempunyai populasi penduduk seramai 227,480 orang dengan 5,931 daripadanya beragama Islam. Namun negara ini merupakan satu-satunya negara di Afrika tanpa masjid. Iya, ya pelik juga. Kalau search di Google, masih terdapat masjid di beberapa kawasan di sana. Kenapa pula faktor cakap tak ada masjid? Sebenarnya masjid itu dimiliki oleh komuniti Ahmadiyah. Kalau korang nak tahu, Ahmadiyah ini telah disimpulkan sebagai agama yang telah terkeluar daripada Islam oleh ulama-ulama seluruh dunia. Malah mengikut website daripada JAKIM, Ahmadiyah atau juga dikenali sebagai Qadiani ini tidak diiktiraf sebagai penganut agama Islam. Oleh sebab itu, kebanyakan orang Islam di sana tidak akan datang bersolat di masjid yang dimiliki Ahmadiyah. Ya. 2. French Polynesia. French Polynesia merupakan sekumpulan negara pulau yang terletak di Lautan Pasifik Selatan yang dihuni oleh 285,000 orang dan menjadikan agama Kristian sebagai agama rasmi negara mereka. Namun masih terdapat sebilangan kecil orang Islam di negara itu dan dianggarkan seramai 500 orang yang kebanyakan daripada mereka tinggal di Tahiti disebabkan terdapat ketegangan yang berlaku antara Kristian dan Islam di negara itu. Tiada masjid dibina memandangkan Kristian agama rasmi negara ini. Pada tahun 2013, satu-satunya masjid telah dibina di Papeete. Namun baru sehari masjid ini dibuka, ia telah ditutup kembali disebabkan tentangan yang kuat dari rakyat dan kerajaan. Saya kira ini guys ya, Islamofobia itu udah nggak ada ya, ternyata masih berlaku juga ini guys. 1. Bhutan. Bhutan merupakan sebuah negara kecil yang terletak di timur Himalaya yang sangat terkenal dengan negara yang mempromosikan budaya dan tradisinya. Ini paling si Bhutan memang. Walaupun kecil orang Islam di negara ini, terdapat beberapa faktor kenapa masjid tidak dibina di Bhutan. Sebab pertama, perlembagaan negara Bhutan menggambarkan agama Buddha sebagai agama rasmi. Oleh itu, kerajaan di sana lebih tertumpu kepada mempromosikan budaya dan tradisi Buddha berbanding agama lain termasuk Islam. Kedua, walaupun Bhutan menjamin kebebasan beragama di dalam perlembagaannya, namun mereka telah meletakkan sekatan tertentu ke atas pembinaan institusi maupun amalan agama selain daripada Buddha. Oleh kerana faktor itulah tiada masjid di negara ini. Faktor amat bersyukur kerana di negara kita ini masjid boleh ditemui di hampir setiap pelosok negara. Marilah kita bersama-sama mengimarahkan masjid ataupun surau, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini. Dan lagi satu, jangan lupa untuk sertai giveaway Faktau dengan hashtag Faktau Raya 2023. Faktau ada pinkan di ruangan komen. Wah, menarik. Selamat berbuka korang. Assalamualaikum semua, bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, kita patut bersyukur guys ya, kita hidup di negara yang dimana kita mau sholat mudah ya, bisa berjalan kaki, sehingga ketika waktu sholat tiba kita nggak sulit mencari tempat untuk bersujud, tempat untuk sholat gitu kan. Lain dengan mereka ya yang di sana yang kadang sholat ketika berada di satu tempat nggak ada tempat untuk sholat, mereka harus sholat di jalan raya, hujan-hujanan sholatnya gitu kan. Dan ya itu suatu hal yang harus patut kita syukuri guys ya, yang selama ini ya, ada di negara kita bisa dengan mudah mendapatkan ceramah-ceramah, hadir di kajian-kajian muslim seperti itu, lain dengan mereka semua. Walaupun sebenarnya saya bersyukur juga
Islam di beberapa tadi negara itu bukan sesuatu agama yang dilarang ya. Mungkin ada tadi sebagian yang dibatasi lah, disekat, tapi mereka masih bisa ya beribadah secara sembunyi-sembunyi, mungkin seperti itu. Dan alhamdulillah kalau sifat dari Islam itu semakin ditekan, dia semakin besar guys, dia semakin dia akan semakin maju gitu. Kita pernah tahu lah ya di era 99-an gitu, ketika Islamofobia begitu merebak ke berbagai negara, tragedi 11 September itu, dimana itu nggak jelas sama sekali itu kejadian itu seperti apanya. Banyak orang-orang muslim minoritas di Eropa, di Amerika mendapatkan ujian yang sangat berat, tapi di saat itu juga orang ingin tahu, orang menjadi penasaran gitu. Islam di highlight ketika itu, seperti apa sih Islam itu, benarkah seperti ini, sesadis apa Islam itu sehingga menimbulkan ajaran seperti ini. Jadi ketika mereka mempelajari dengan hati yang terbuka, dengan keingintahuan yang benar-benar besar, di situ mereka menemukan kebenaran gitu. Dan namanya kebenaran ya tidak bisa ditolak, hanya tinggal menunggu waktu aja gitu. Suatu saat mereka pasti akan menerima kebenaran itu. Dan berapa orang kita lihat orang yang memang secara terbuka membenci Islam di Eropa, mereka pada akhirnya menjadi pembela-pembela Islam. Jadi ya kita doakan aja guys, kita doakan aja di negara-negara tadi tuh pemerintahannya semoga diberikan hidayah, semoga mereka lebih mempelajari Islam lagi gitu kan. Oke guys, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Terima kasih untuk Faktau Channel atas videonya yang sangat informatif sekali. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala untuk Faktau Channel. Saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.